Didik TV KPM. Baik, jadi tadi kita dah belajar tentang konsep dan kita telah faham apa itu alam Melayu, apakah persempadanannya dan berlainan tokoh yang memberikan definisi mendapat maklumat yang berbeza di antara satu sama lain, tetapi kita dapat simpulkan bahawa asasnya adalah sama, merangkumi kawasan yang sama dan tiga faktornya adalah geografi, bahasa dan budaya. Kali ini kita akan berkenalan pula dengan apakah kerajaan-kerajaan yang ada di dalam alam Melayu dan bagaimanakah kemunculan mereka. Bagaimanakah kemunculan mereka. Jadi, untuk kali ini kita akan dapat akhirnya nanti murid-murid yang di atas talian maupun yang sedang menonton di rumah akan dapat menerangkan kewujudan kerajaan-kerajaan di dalam alam Melayu. Baik, jadi kita mulakan seperti mana yang murid-murid semua pernah belajar sebelum ini ketika di tingkatan 1 bahawa kewujudan ketamadunan itu bermulanya pertempatan kekal. Daripada bermula pertempatan kekal, maka wujudlah keluarga kecil. Daripada keluarga kecil, wujudnya keluarga besar, wujudnya kelompok masyarakat, wujudnya keperluan, mulanya bercucuk tanam, berternak dan mulanya wujud berbagai pertempatan dan akhirnya berlaku interaksi, berlaku kumpulan masyarakat yang besar memerlukan kepemimpinan dan wujudnya pemimpin. Apabila wujudnya pemimpin, wujudnya sistem pemerintahan. Bila wujudnya sistem pemerintahan, maka wujudnya kerajaan. Dan ini menjadi asas untuk semua kerajaan yang wujud di atas muka bumi di dalam ketamadunan dunia. Kita tengok, bermula daripada pertempatan kecil, berkembang menjadi perlabuhan. Kemudian daripada perlabuhan, berkembang menjadi kerajaan. Ini yang saya katakan tadi. Apabila wujudnya banyak pertempatan yang telah besar, masyarakat yang ramai, interaksi antara pertempatan mula berlaku. Maka dia menggunakan perlabuhan. Jadi apabila perlabuhan berkembang menjadi kerajaan, kerajaan wujud seawal abad pertama kewujudan manusia lagi dan alam Melayu dalam perbincangan kita hari ini. Maka wujudlah kerajaan-kerajaan seperti Funan, seperti Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Ganggar-Negara. Dan ini adalah kerajaan-kerajaan yang besar. Kita tidak menafikan wujudnya kerajaan-kerajaan lain yang kecil-kecil. Tetapi mungkin kita tidak masukkan dalam pembelajaran kita kerana kecil. Kita belajar yang besar-besar dulu. Besar dulu. Kemudian, secara tidak langsung, ini adalah di dalam alam Melayu. Di luar alam Melayu, pada waktu yang sama. Macam yang saya tunjukkan awal tadi, ada garis masanya. Sudah pasti ada pertembungan di antara kerajaan di dalam alam Melayu dengan kerajaan-kerajaan sezaman yang di luar alam Melayu. Tapi untuk kali ini, kita fokus kepada alam Melayu dahulu. Baik, jadi kita tengok, alam Melayu punya kerajaan sezaman dengan tamadun lain dan kerajaan alam Melayu telah berjaya membina kegemilangan dan kemasyhuran mereka yang tersendiri. Ini adalah satu maklumat yang menarik. Seperti mana yang saya bagi tahu awal tadi, jangan tersalah sangka bahawa kerajaan alam Melayu ataupun alam Melayu itu berfokus kepada tanah Melayu. Betul. Salah. Alam Melayu punya persempadanan yang besar, mungkin boleh sampai ke Madagaskar, mungkin boleh sampai ke Taiwan, boleh sampai ke selatan Vietnam, boleh sampai ke Tanah Srim. Jadi ini adalah satu kawasan yang besar. Jadi kita lihat, di dalam peta yang diterima umum sebagai alam Melayu, kita lihat sebahagiannya. Ini adalah sebahagian daripada peta tersebut. Kalau kita tengok, dekat atas ni tadi telah dilabelkan sebagai Tanah Srim. Kemudian kita pergi sampai ke hujung sini, kita ada Madagaskar. Kita ada banyak yang ada kat sini. Jadi kita berkenalan dengan yang cikgu dah sebutkan tadi. Pertama, kita jumpa dengan Angkor. Angkor kedudukannya di mana? Lokasinya di lembah Sungai Mekong dan masa kewujudan dia adalah pada abad ke-9 hingga 16. 9 hingga ke-16. Kemudian kita juga ada Kedah Tua, yang mana lokasinya adalah Sungai Mas dan Sungai Bujang dan masa kewujudan dia adalah antara abad ke-5 hingga abad ke-11. Dan kita juga ada Ganggar-Negara. Ganggar-Negara juga di pantai barat bahagian tengah tanah Melayu, pantai barat bahagian tengah tanah Melayu, masa dia antara abad ke-6 hingga ke-11. Macam lebih kurang je dengan Kedah Tua tadi. Betul, kan? Cikgu. 5-11, 6-11. Dan kita juga ada Sriwijaya. Kita juga ada Sriwijaya, iaitu lokasinya di lembah Sungai Musi, Sumatera pada abad 7 hingga 11. Macam dekat-dekat je, 5, 6, 7. Dan hujungnya sama, 11. Ada pertembungan di situ. Sudah pasti ada pertembungan, mereka wujud bersama-sama. Mungkin saya cakap dengan Irfan, mungkin ada hubungan diplomatik di antara mereka ketika itu. Mungkin. Kita lihat kerajaan-kerajaan yang lain.
Okey, kita tengok kerajaan Champa yang di luar sikit daripada persempadanan yang kita bincangkan tadi, iaitu di sini je kita cerita tadi kan. Kita tengok yang lain pula. Champa, lokasinya selatan atau tengah Vietnam. Vietnam, negara yang kita kenal hari ini. Abad kedua hingga 15. Macam lebih kurang Macam juga lebih tadi kurang, kan. betul. Pusat kerajaannya Indrapura. Macam pernah dengar kan Indrapura ni? Funan, lokasinya di lembah Sungai Mekong dan masanya adalah antara abad 1 hingga 6. Macam awal kan? Macam Funan juga tadi. Macam Funan tadi, Angkor betul. kan. Kemudian lokasinya kita tengok pula Majapahit. Majapahit. Yang ni kemudian sikit. Tadi semua habis 11 habis. Betul. Dia start 13. Dia bermula pada abad ke-13. Lembah Sungai Berantas, Jawa Timur. Dan pusat kerajaan adalah kota Trowulan. Itu adalah kerajaan Majapahit. Kalau kita tengok daripada garis masa yang cikgu tunjukkan awal tadi, semua tempoh kewujudan kerajaan ini tadi memang ada persilangan dan membuktikan pasti ada pertemuan di antara kerajaan-kerajaan alam Melayu ini tadi. Tapi adalah penting untuk murid data salian dan murid yang sedang menonton di rumah untuk mengetahui secara jelas di manakah kedudukan mereka. Kenapa nak tahu? Sebab barulah kita boleh membuat analisis berlaku tak pertemuan. Kalau tiba-tiba kita kata Champa ada pertemuan dengan Kedah Tua, adakah masuk di akal Betul. bahawa pertemuan itu berlaku? Macam jauh je. Mana lebih logik kalau kita tengok antara Kedah Tua dengan Ganggar Negara? Kita kena ikut garis masanya, cikgu. Kita kena tengok garis masa dan kedudukan geografinya. Betul. Mari kita uji murid-murid di atas talian. Adakah mereka tahu kedudukan-kedudukan ini? Baik. Mari kita uji. Yang pertama, saya minta untuk murid kita labelkan di manakah kerajaan Angkor. Siapa nak cuba? Silakan anak murid cikgu, Arisa ataupun Naura. Ya, Okey, Arisa. Arisa. Labelkan kerajaan Angkor, Arisa. Kerajaan Angkor berada di nombor 8. Nombor 8, bagi Farah tolong 8. gerakkan. Okey, nombor 8 di sini ya. Nombor 8. Anda pasti dengan jawapan anda? Dah kunci jawapan tu? Macam mana dia? Pasti? Pasti, cikgu. Pasti, cikgu. Pasti ya. Cakap, Ya. saya kunci jawapan saya, cikgu kata. Saya kunci jawapan saya, cikgu. Terbaik. Okey, terbaik. Terbaik dengan yakin dan sudah pasti cikgunya dengan yakin jawapan itu benar. Tahniah saya ucapkan. Berikan Okey. tepukan untuk Iris. Okey, Angkor betul. Jadi kita tinggal kepada Naura. Naura. Okey. Boleh tak tandakan saya kerajaan Apa cikgu nak? Ganggar Negara. Ganggar Negara. Ganggar Negara. Ganggar Negara ni pada abad keberapa cikgu tadi? Abad ke berapa tadi? Abad ke-6 hingga ke-11. 6-11. Ya, 6-11. Macam duduk kat pantai-pantai barat tadi kan? Jadi nombor berapa? Nombor berapa? Silakan. Ganggar Negara berada di nombor 4. Nombor 4. Pasti atau tidak, Naura? Okey. Betul ke ni? Betul ke ni? Jadi cikgu, bagi tahu jawapan yang sebenar. Bagi tahu jawapan yang sebenar ya. Saya nak tegur pun macam Kenapa tu cikgu? tak boleh ni. Sebab jawapan dia betul. Berikan tepukan untuk Naura. Baik cikgu. Didik TV KPM